Ada pihak sampai menuduh Ustaz Muhaizat kan sesat, kafir. Ini manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab, yang mengambil keratan-keratan video yang tertentu. Orang mengajar 1 jam, dia ambil 2 saat, kemudian dia hukum kawan tu kafir. Ini manusia yang tidak bertanggungjawab. Ini manusia yang buruk perangai, tuan-tuan. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Allahumma syarah lana sudurana. Ya Allah, Kau lapangkanlah hati-hati kami, Ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, Ya Allah. Kau perelokkanlah dan sempurnakanlah adab-adab kami dan akhlak-akhlak kami, Ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Engkau permudahkanlah segala urusan kehidupan kami sama ada di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, Ya Allah, Kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, Ya Allah. Wal hikmata wal aqla, Kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu, Ya Allah, ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang dimuliakan dan dihormati seluruh para pegawai masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu. Ya, saya hormati dan semuliakan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita melafazkan betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita, dan insya-Allah ya pada malam ini kita sambung lagi tuan-tuan pengajian kitab Risalah Tauhid yang kita baca sebelum daripada ini, dan setahun jugalah tuan-tuan kita tertangguh pembacaan kitab ini. Walau bagaimanapun alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di atas izin dan kehendak Allah, malam ni kita dapat sambung kembali kitab Risalah Tauhid ya karangan Al-Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Insya-Allah pada malam ni tuan-tuan kita berada pada fasal perbahasan hubungan antara syariat dan hakikat. Ya, hubungan antara syariat dan hakikat. Baik, qala al-Imam Arsalan Ad-Dimashqi wa nafa'na bi ulumihi wa yarfa'una bi asrarihi wa nafahatihi insyaallah fid darain. Asy-syari'atu ju'ilat laka hatta tatlubahu minhu bihi ta'ala laka wal haqiqatu lahu hatta tatlubaha bihi lahu azza wa jalla haitsu la hina wala aina. Ini matan tuan-tuan, teks ya dari segi apa yang telah disebut oleh Imam Arsalan. Kita baca lagi sekali. Asy-syari'atu, syariat itu, ju'ilat laka, ya, dijadikan untuk kamu. Ya, syariat ju'ilat laka, telah dijadikan untuk kamu. Hatta, agar, ataupun boleh juga hatta ni sehingga, supaya, agar tatlubahu minhu, agar kamu mencarinya, menuntutnya, menuntut Allah Subhanahu wa taala dengan syariat itu. Nanti kita hurai satu-satu tuan-tuan. Ya, saya ulang lagi sekali, asy-syari'atu. Sebab dia punya teks ni dia terlalu ringkas tetapi memiliki suatu makna yang luas, yang dalam. Kadar-kadar kita lah tuan-tuan, kadar-kadar kita orang awam. Kalau orang alim dia faham lebih jauh daripada itu, tapi kita orang awam, kita mengambil manfaat suatu bicara yang begitu indah, yang begitu luas, yang begitu bermakna, yang akan membawa saya dengan tuan-tuan daripada hidup bersyariat kepada mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulang lagi sekali supaya kita renung teks dia dulu, kerana teks itu ringkas sangat, menggunakan dhamir-dhamir yang kembali kepada Allah dan juga kembali kepada kita hamba Allah. Itu maksud saya. Jadi asy-syariah, syariat itu ju'ilat laka, dijadikan untuk kamu wahai manusia. Hatta, agar, supaya tatlubahu, dengan syariat itu kamu dapat menuntut Allah, mencari Allah, menuju kepada Allah. Tadi kita solat ikut syariat kan? Untuk apa solat? Untuk Allah. Jangan buat solat tanpa syariat.
tanpa ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tadi kita baca Quran. Tadi kita berzikir. Untuk apa? Untuk Allah. Untuk mencari Allah. Itu makna dari segi umum dulu. Untuk mencari Allah itu minhu, daripadanya. Ya, daripadanya iaitu sebagai pembimbing kita. Bukan kita cari Allah dengan diri kita. Kita beribadah kepada Allah dengan diri kita. Tidak mungkin. Sehingga kita datang ke masjid pada malam ini pun bukan dengan kekuatan kudrat kita, tapi izin Allah, kudrat Allah yang Allah beri kepada kita. Kita sujud tadi pun, tuan-tuan sekalian, kerana Allah beri kepada kita. Dia yang bimbing kita untuk sujud kepadanya. Itu secara ringkas dulu. Jadi untuk mencarinya daripadanya. Bihi dan dengannya. Dengannya laka untuk dirimu. Jadi dengan kata mudah tuan-tuan, secara umum dulu sebelum kita huraikan matang ini, teks ini, iaitu syariat ini dicipta untuk kita. Supaya kita dengan syariat ini, dengan peraturan Islam yang kita hidup ini, peraturan ibadahnya, peraturan muamalahnya, ini syariat. Adalah dengan tujuan kita mencari Allah. Di bawah atau dengan bimbingan Allah. Mencari Allah itu maknanya mencari redha Allah, mencari rahmat Allah, mencari keampunan Allah. Tapi bahasa mudahnya mencari Allah. Sebab tu kadang-kadang orang tanya kita. Kadang-kadang kalau golongan-golongan aulia, dia cakap lain. Dia kata, kenapa kita kena cari sesuatu yang sudah ada? Sudah. Ini bahasa tuan-tuan sekalian. Ni nak pergi ke mana ni? Nak cari rahmat Allah. Kenapa perlu cari rahmat Allah? Rahmat Allah kan ada. Yang nak dicari itu sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang sudah ada, kenapa perlu dicari? Ini bahasa, boleh tuan-tuan sekalian ya. Mencari redha Allah. Macam tuan-tuan datang sini, mencari apa ni? Mencari pahala ya. Ke kat rumah tak ada pahala? Ada juga pahala. Tapi di sini bukan setakat mencari pahala, mencari rahmat, mencari redha, mencari keampunan, mencari segala-gala keberkatan. Kerana rumah kita dengan rumah Allah, sudah tentu tempat di rumah Allah ni jauh lebih banyak dia punya limpahan-limpahan. Itu bahasa. Tapi walau bagaimanapun tak apalah. Ya, kita ni orang awam, kita bicara dengan bahasa orang awam dulu. Baik. Wal haqiqatu, adapun hakikat. Ya, adapun hakikat. Lahu itu adalah miliknya. Hakikat itu adalah miliknya. Atau boleh terjemah juga lahu untuknya, untuk Allah. Milik Allah. Ya, kerana hakikat adalah benda yang sebenar. Hakikat ni dia begini tuan-tuan. Bila mana disebut hakikat dalam bahasa Arab, dia ada dua maksud. Satu maksud dengan makna umum, iaitu ma huwa ataupun ma hiya. Apakah makna yang sebenarnya? Itu hakikat. Ada satu pengertian lagi, hakikat ialah Allah. Yang sebenarnya Allah. Yang wujud yang sebenar Allah. Yang berkuasa sebenar Allah. Yang kayanya Allah. Yang hebatnya Allah. Yang sempurnanya Allah. Kita ni tidak sebenar. Adanya kita pun ada yang tidak sebenar. Adanya Allah, ada yang sebenar. Hakikat ada yang sebenar. Adanya kita bukan hakikat ada, tapi kita diadakan oleh Allah. Tanpa Allah cipta kita, kita tidak akan ada apa-apa. Boleh insya-Allah ya? Jadi itu maksud. Jadi wal haqiqatu, adapun hakikat itu adalah sebenarnya milik Allah. Hatta tatlubaha. Milik Allah atau untuk Allah agar kamu mencarinya. Mencari apa? Mencari hakikat tersebut bihi, dengannya, dengan Allah. Lahu, mencari hakikat dengan Allah, lahu, untuk Allah, kerana Allah. Ini bahasa Arab ni tuan-tuan, kadang-kadang dia guna bihi, lahu, fihi. Ni kalau kita belajar kaedah-kaedah biasa ni, insya-Allah kita boleh faham insya-Allah. Haitsu la hina wala aina. Di saat kamu mencari hakikat itu yang menjadi milik Allah, dengan Allah kamu mencari hakikatnya, bukan dengan dirimu, kerana dirimu tak mampu mencari hakikat kehidupan yang sebenar. Apatah lagi mencari hakikat Allah. Dan untuk mencarinya dengan Allah, kerana Allah. Boleh insya-Allah tuan-tuan ya. Saya sebut macam ni lah. Tuan, saya ulang balik yang tadi. Tuan-tuan dan puan-puan datang ke masjid pada malam ni dengan siapa?
Kalau bahasa ringkas, minta maaf tuan-tuan ya, jangan salah faham ni. Sebab tu saya minta maaf tuan-tuan. Saya ada bab-bab yang tertentu saya tak minat secara live. Sebab ada bab-bab tertentu hanya orang yang ada dalam ni yang boleh faham. Kerana apa? Kerana dalam ni dalam rumah Allah. Dalam ni dalam barakah Allah. Dalam rahmat Allah, dalam limpahan Allah, dalam taufik Allah, dalam hidayah Allah. Ni dalam ni. Dan sekarang ni penuh malaikat sedang berdoa supaya Allah bagi kita faham. Yang duduk dalam live kat rumah tu, sambil-sambil baring ke apa tu? Tak adalah tuan-tuan, saya tak nampak ni. Sambil-sambil baring, sambil-sambil minum, sambil-sambil main WhatsApp, kan? Ya ke? Wallahu'alam. Kejap-kejap dengar, kejap-kejap termenung ke apa? Macam tuan-tuan ni okey nampak khusyuk ya. Ke yang jauh-jauh tu khusyuk ke apa tu? Tak apalah. Tapi walau bagaimanapun, tadi kita masuk tadi, kita baca apa tuan-tuan? Allah maftahli abwab rahmatik. Kita masuk tadi, masuk dalam rahmat Allah. Apa makna rahmat Allah? Kasih sayang Allah. Maka kita sekarang berada dalam limpahan kasih sayang Allah. Insya Allah, dengan izin Allah, Allah bagi kita faham. Sebab tu ada pihak sampai menuduh Ustaz Muhaizat kan. Ya Ustaz Zuna, Ustaz Muhaizat sesat, kafir. Ini manusia-manusia yang tidak bertanggungjawab, yang mengambil keratan-keratan video yang tertentu. Ya, orang mengajar 1 jam, dia ambil 2 saat, 3 saat, kemudian dia hukum kawan tu kafir. Ini manusia yang tidak bertanggungjawab. Nabi bertukuh lumus datang, diutus oleh Allah untuk menjadikan manusia kafir tu sebagai Islam. Tiba-tiba ada pihak ni yang dah Islam tu pun dia nak kafirkan. Ini manusia yang buruk perangai tuan-tuan. Tuan-tuan, orang kafir, dia hidup 80 tahun. Ni saya pernah sebut di mana-mana. Orang kafir yang hidup 80 tahun, saat dia nak meninggal dunia, dia sebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allah ampun semua dosa dia, Allah masukkan dia ke syurga. Tapi 80 tahun kafir. Tiba-tiba kita yang dah Islam ni dah 40 tahun, dah 50 tahun hidup dengan Islam, dengan kalimah syahadah, dengan sujud pada Allah, dengan puasa, dengan apa? Ada orang ni mudah-mudah nak kafirkan kawan ni. Nak humban kawan tu dalam neraka. Ini manusia yang jahat, yang tidak bertanggungjawab. Sebab tu kalau tak faham, tolong dengar daripada awal sampai akhir ataupun telefon. Apa maksud ustaz cakap begitu? Kadang-kadang kitab-kitab begini tuan-tuan sekalian bukan apa sangat. Saya berhasrat supaya saya dengan tuan-tuan melangkah satu langkah. Kalau tidak beberapa langkah ke depan pun, ada satu langkah ke depan. Bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa yang dibahaskan, yang difahamkan oleh para alim ulama, para awliya Allah. Boleh tuan-tuan sekalian, itu maksud saya. Bukan kita nak bahas sesuatu yang sukar. Sebenarnya, sepatutnya, tuan-tuan kena ada kitab masing-masing ni. Ustaz bawa kitab, murid tak bawa apa-apa. Ni tak ada masalah. Ni guru yang baik, dia kata tak ada masalah. Bukan guru yang tak baik. Guru yang tegas, kena ada kitab. Walau bagaimanapun, kita ambil manfaat, insya-Allah. Jadi saya ulang lagi sekali, hakikat itu adalah milik Allah, untuk Allah, agar kamu mencari hakikat itu dengan Allah, bukan dengan dirimu. Kerana dirimu lemah dalam mencari hakikat. Hatta mengenal dirimu sendiri pun kamu tidak mampu. Maka bergerak dengan Allah, berjalan dengan Allah. Hidup melalui kehidupan dengan Allah. Yang tu yang kita kata la haula wala quwata illa bi. Apa makna bi? Dengan bismillah, dengan nama Allah. Hidup bi dengan Allah. Ingat lagi saya sebut pada 2 perkara, 2 huruf pada tuan-tuan. Hidup ni kalau nak selamat, hidup dengan 2 huruf. 1 huruf ba, 1 huruf lam. Huruf ba dengan Allah. Apa makna dengan Allah? Dengan taufik Allah, dengan hidayah Allah, dengan rahmat Allah, dengan redha Allah, dengan keampunan Allah, dengan segala-gala daripada Allah, dengan bantuan Allah, segalanya Allah. Yang kedua huruf lam, kerana. Hidup ni kerana Allah, untuk Allah, bercakap kerana Allah, buat ibadah kerana Allah, tidur kerana Allah, bangun kerana Allah, bergerak kerana Allah, diam kerana Allah. Semua kerana Allah. 2 huruf ni kalau tuan-tuan hidup, tuan-tuan akan jadi awliya, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab tu dalam mencari hakikat, mesti dengan Allah. Tetapi untuk Allah, bukan untuk diri kita. Tuan-tuan, saya pernah sebut dalam pengajian kitab yang sebelum daripada ini. Saya tanya soalan pada tuan-tuan, hidup ini tentang siapa? Hidup ni tentang siapa? Tentang diri kita? Tentang isteri kita? Tentang anak kita? Tentang dunia kita? Tentang akhirat kita? Tentang syurga kita? Atau tentang apa? Maka kita tanya satu soalan, siapa diri kita? Dan siapa di sebalik diri kita? Yang mencipta kita bukan mengikut kehendak kita, tapi kehendak dia. Yang menghidupkan kita bukan dengan kehendak kita, tapi kehendak dia. Siapa? Allah. Maka hidup ni tentang Allah. Dia yang mencipta kita. Dia yang berkehendak untuk kita lahir atas muka dunia. Dia yang mencipta kita sebagai seorang lelaki atau seorang perempuan. Dia yang memilih ayah dan ibu untuk kita. Betul kan? Ketua pilih sendiri mak dulu. Saya ustaz nak jadi, saya nak ayah saya orang ni. Betul. Siapa pilih? Allah. Siapa pilih untuk kita lahir di Selangor? Di Selangor pula, di Sabah Bernam, di Shah Alam. Siapa pilih? Allah. Siapa pilih adik-beradik kita? Dia jadi adik kita. Yang ni jadi abang kita. Yang ni jadi kakak kita. Siapa? Allah. Habis. Kalau semua jawapannya Allah, maka hidup ni tentang siapa? Allah. Kita kembali ke akhirat nak jumpa siapa? Allah. Kita nak masuk syurga siapa? Allah. Kita mengharapkan keampunan siapa? Allah. Yang menghidupkan kita? Allah. Yang mematikan kita? Allah. Yang memberi rezeki pada kita? Allah. Yang memberi oksigen pada kita? Allah. Maka semuanya adalah Allah. Jadi apa yang ada pada kita? Tak ada apa. Hadis hidup ni tentang Allah. 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 Yang ni yang kalau kita Arabkan, orang Arabkan, syekh Arab. Akhir sekali dia kata Allah. 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 Kata kalau syekh saya dulu dia baca. Lain banyak kali saya ulang kat sini tuan-tuan sekalian. Tapi nak bagi tahu. Allah, 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 Sidi Allah, 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 Al-Azimullah. Ada bacaan dia tapi saya tak bacalah. Dia ada syair-syair dia, qasidah-qasidah dia. Allah. Maka sebab tu hidup ini dalam kita mencari hakikat itu, sebenarnya dia adalah Allah. Yang sebenarnya adalah Allah. Maka mencari Allah dengan Allah untuk Allah, bukan untuk diri kita. Kerana hidup ni sebenarnya semuanya adalah Allah. Baik. Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Azza, yang mulia, Jalla, yang agung, yang hebat. Haitsu la hina, yang mana dia tiada bermasa, wala aina, dia tiada bertempat. Ni Imam Arsalan. Yang ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Sama ada kita baca kitab yang dikarang oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Akidah At-Tahawiyah. Kita baca Manzumah Aqidatil Awam Syekh Al-Marzuki. Kita bacalah kitab Jawharatul Tauhid, ya, Durus Samin. Kita bacalah kitab Aqidatun Najin. Akan membahaskan bahawa Allah, dia tidak berhajat kepada tempat. Maka manakala yang mengatakan Allah itu bertempat di atas, sama ada atas tu di atas langit, atau atas pada arash, atau atas pada itu lagi, maka itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, kerana Allah, dia tidak berhajat kepada tempat, bahkan tempat itu pun dia yang cipta. Tapi ada orang bahas, sebelum adanya tempat, di mana Allah? Di atas lah, kata dia. Dan bila mana Allah cipta langit dan arash, Allah letak di situ, maka Allah tetaplah di atas. Ini orang yang tak faham arah. Kalau dah di atas, sudah tentu di bawah. Sebelum di bawah, mesti di atas. Kalau di atas dan di bawah ni, tuan-tuan sekalian, kalau Allah di atas, sudah tentu tidak ada di bawah. Kalau Allah di kiri, sudah tentu tidak ada di kanan. Kalau Allah ada di timur, sudah tentu tidak ada di barat. Kerana arah itu mesti bertentangan. Allah di mana? Di langit. Kalau begitu di bumi tidak ada. Oh, bagi seronoklah kita Allah tak ada di bumi. Itukah fahaman? Itu sesat. Allah di Mekah kah di isi halam sekarang ni? Sudah. Dah nak bahas tentang tempat. Kan Allah bagi tahu dalam Quran, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dia bersama dengan kamu walau di mana kamu berada. Jadi sekarang dia di mana? Di Mekah kah di Malaysia? Di Shah Alam kah di mana? Di Johor Bahru.
Kalau dah ada di Shah Alam, sudah tentu di Johor tidak ada. Kalau ada di Shah Alam, sudah tentu di Terengganu tidak ada. Kalau ada di Shah Alam, di Melaka tidak ada. Kalau di Melaka dah tidak ada, di Shah Alam je ada, di Mekah lagi lah tidak ada kerana lebih jauh syaratnya. Maka benda begini tuan-tuan sekalian membingungkan akal manusia yang sepatutnya akal itu waras. Okey, baik. Sebab tu Imam Arsalan mengatakan hakikat Allah yang sebenarnya haitsula hina, tiada bermasa. Kalau kita tanya, pukul berapa Allah sekarang? Allah sekarang pukul berapa? Mana boleh diukur pada ukuran masa. Masa kalau di Malaysia mungkin pukul 8. Tapi kalau di Mekah, kalau di Saudi, kalau di US, kalau di Europe, kalau di Jepun, maka tidak boleh diukur pada masa. Tuan-tuan, saya nak sebut begini. Yang terikat dengan masa itu makhluk. Maka yang sudah diikat dengan masa itu lemah. Apa sifat makhluk? Lemah. Siapa bagi tahu? Surah An-Nisa, kalau tak silap saya ayat 28, tak silap saya tuan-tuan. Khuliqal insanu dha'ifa. Dicipta manusia itu lemah. Salah satu kelemahan manusia, dia terpaksa ikut masa. Tuan-tuan, saya ikut masa ke tuan-tuan masa kita ni kena ikut masa atau masa ikut kita? Dah tak payah tanya soalan ni kan? Semua orang tahu, saja nak tanya soalan. Kita ni ikut masa ke masa ikut kita? Minta jangan cepat sikit masa malam ni ya. Boleh? Minta bagi tahu kat jam ni yang mengukur masa ni. Sebenarnya tuan-tuan, kita boleh beli jam tapi kita tak boleh beli masa. Tuan-tuan jangan salah faham ya. Tuan-tuan beli jam, tuan-tuan bukan beli masa, tuan-tuan beli jam. Tuan-tuan tak boleh beli masa. Macam tuan-tuan boleh beli ubat, tapi tuan-tuan tak boleh beli sihat. Yang tuan-tuan beli itu ubat, bukan sihat. Berapa ramai yang beli ubat tak sihat-sihat. Ini hakikat-hakikat yang kita kena faham dalam kehidupan kita. Boleh ya? Kena cerita lagi. Okey, ini tuan-tuan baru teks dia ni, baru matan dia ni. Masa nak habis dah ni. Kita sambung bulan depan lagi insya-Allah. Ya, mengaji ni tak perlu kita. Okey, baik. Kita ulang balik dari segi huraian. Saya sebut secara bahasa mudah sebelum saya baca di sini tuan-tuan. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Qurtubi, tafsir Imam Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Tuan-tuan boleh rujuk juga dalam tafsir Imam Ibn Kathir ataupun tafsir At-Tabari. Direngkaskan apa makna asy-syariah. Jumlatul ahkam. Itu asy-syariah. Antara maksud. Apa makna syariat? Jumlah. Satu jumlah. Al-ahkam. Hukum hakam. Itu syariat. Maka hidup bersyariat, hidup dengan hukum hakam. Ada juga ulama kata apa makna syariat? Al-awamir wan-nawahi wal-faraid. Ada juga sebut bahasa ringkas. Apa makna awamir? Syariat ialah segala perintah-perintah Allah. Itu syariat. Dia juga adalah larangan-larangan Allah. An-nawahi. Dia juga al-faraid, segala kefarduan yang telah Allah tentukan. Itu syariat. Termasuklah perkara sunat dan sebagainya lah. Itu syariat. Tuan-tuan sekalian. Tapi disebut di sini, dalam kitab yang saya baca ni ialah, apa makna syariat? Syariat adalah manhaj. Untuk diikuti dan pedoman untuk ditaati. Satu manhaj kehidupan yang kita mesti ikut dan menjadikan dia adalah suatu petunjuk pedoman untuk kita taat. Ia adalah apa yang Allah sampaikan kepada para hamba-Nya agar mereka lakukannya untuk mendapat manfaat daripadanya. Ya. Apa makna syariat? Ialah sesuatu yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui Rasul-Nya, sampaikan kepada kita. Siapa kita? Hamba-Nya. Ni tuan-tuan, dalam situasi apa sekalipun, kaya, miskin, susah, senang, berpangkat atau tidak, kita adalah hamba. Tolong ingat. Ya, kadang-kadang kita nak kata macam mana tuan-tuan sekalian? Kadang-kadang kehidupan seharian ni menyebabkan orang cakap kat kita, baik bos, terima kasih bos. Pagi-pagi, apa khabar bos? Akhir sekali kita rasa bos tak? Kita tak rasa? Baik tuan. InsyaAllah tuan. Saya buat tuan. Akhir sekali rasa tuan. Betul? Ke rasa hamba? Tuan sekalian.
Apa khabar tuan? Sihat ke tuan? Baik tuan. Akhir sekali, tuan ke hamba aku ni? Ke tuan hamba? Ini kena sedar tuan-tuan. Syekh saya, Syekh Yusuf, disebut rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Dia kata, al-abdu abdun fi kulli hal. Al-abdu abdun. Hamba adalah hamba. Fi kulli hal. Dalam semua hal, keadaan dan situasi. Kita kat pasar, kita hamba. Kita kat masjid, kita hamba. Kita kat rumah, kita hamba. Kita kat pejabat, kita hamba. Walaupun pejabat tu kita punya. Kita, company tu kita punya. Kita tuan punya. Kita tetap hamba. Ini kaedah berinteraksi dengan syariat. Bila mana tuan-tuan hidup bersyariat, hidup sebagai hamba. Itu maksudnya. Mana mungkin tuan-tuan hidup bersyariat, dalam masa yang sama tuan-tuan rasa diri tuan-tuan adalah tuan, pemilik, penguasa, pekuasa, macam-macam kita boleh terjemah. Okey tuan-tuan sekalian ya, maka syariat ialah apa yang Allah sampaikan kepada para hamba-Nya. Cuma satu benda yang menarik tuan-tuan dalam Quran. Yes, saya ingat, saya bagi tahu terus pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca Quran, ada beberapa tempat dalam Quran menggunakan perkataan hamba yang berbeza. Dia nak panggil apa ya? Bentuk perkataan, kalimah. Antaranya Allah menggunakan perkataan ibad. Ada juga Allah guna perkataan abid. Wa ibadur rahman, wa ibadur rahman. Surah Al-Furqan Allah guna perkataan ibad. Dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi, ibad. Cuma yang paling indahnya kata ulama di situ, Allah sandarkan perkataan ibad dengan ya, hamba-hambaku. Tuan-tuan, tidak ada satu nisbah yang paling mulia di saat Allah Ta'ala nisbahkan diri kita kepadanya. Kenapa Rasulullah itu mulia? Kerana Rasul itu disandar kepada Allah. Itu mulia. Ya. Macam sekarang kan, sekarang. Dia itu kerabat diraja. Polis. Sebenarnya polis ni orang tak takut sangat kan? Betul ke tuan-tuan? Tuan-tuan takut ke kat polis? Tu tak ada polis, tuan-tuan langgar je lampu merah tu. Ada orang Arab ni, dia langgar lampu merah. Polis tahan dia. Bila mana polis tahan dia, dia kata, kenapa kamu langgar lampu merah? Kamu nampak tak lampu merah? Ya tuan, saya nampak lampu merah. Habis kenapa kamu langgar juga? Sebab saya tak nampak tuan. Maknanya kalau tak ada polis, dia langgar. Dia bukan takut sangat pada polis pun tuan-tuan. Ya, kalau tak ada, dia langgar saja. Macam orang manusia ni lah. Ya, tapi kita nak bagi tahunya ialah Allah. Tapi nanti panjang sangat, pukul berapa dah tuan-tuan ya? Sebab sebenarnya saya tak suka sangat melencong sana Malaysia. Tapi walau bagaimanapun gitulah tuan-tuan ya. Takat tu dululah. Walaupun ada satu benda saya nak cakap, tapi kadang-kadang benda-benda tak perlu tuan-tuan. Masa sebenarnya tak banyak dah pada saya dengan tuan-tuan. Mungkin malam ni kita meninggal, mungkin besok kita meninggal. Moga-moga Allah ampun dosa-dosa kita insya-Allah. Allah. Akhir zaman ni tuan-tuan sekalian, orang meninggal mengejut. Ada satu amalan, baru ni ada orang call saya, ada satu amalan yang saya pernah terima daripada guru saya. Tapi yang seingat saya, yang amalan tu ialah amalan tak nak nyanyuk. Tak nak bagi nyanyuk. Tapi ada, dia tanya saya, dia kata sebab dia dengar daripada seorang ustaz, amalan tu ialah amalan ni kalau amal, dia tak mati mengejut. Tapi daripada guru yang sama, dia kata. Mungkin saya terlepas pandang. Saya mengaji dengan seorang guru ni, tuan-tuan sekalian. Ada satu kali saya mengaji. Tiap-tiap pagi saya mengaji. Ya, selama 6 tahun. Tiap-tiap pagi tak pernah berhenti mengaji. Dalam banyak-banyak ilmu yang dia duk ceritanya, seorang tuan guru ni, dia bagi tahu pada saya, dia kata, bukan saya seorang lah, ni murid-murid beliau. Selepas daripada kita bagi salam ni, lepas kita bagi salam, kita jangan baca lagi astaghfirullahalazim. Kita terus baca wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabiru takbira. Kalau tok-tok guru kita zaman dulu, imam-imam lama zaman dulu tuan-tuan, biasa dia baca. Cuma imam-imam baru sekarang ni, wallahualam lah tuan-tuan, mungkin kadang-kadang tak terbaca, tak terlepas pandang dan sebagainya, wallahualam. Ayat ni kalau tuan-tuan amal selepas solat,
Ya, kalau kita solat dengan imam tu kena ikut imam lah. Imam baca, kita baca. Imam tak baca, tak payah baca lah. Tuan-tuan, tak apa. Kalau kita seorang, kita baca. Lepas bagi salam, jangan baca lagi astaghfirullahalazim. Ya, tuan-tuan baca sama ada tuan-tuan nak baca wa qulil hamdulillahilladzi, ataupun tuan-tuan terus baca alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun. Dia ada dua manfaat. Satu manfaat ialah tidak akan mati mengejut. Mati mengejut ni tuan-tuan sekalian, duk bawa kereta bam mati. Wal iyazubillah. Ya. Bawa kereta laju seronok dengan anak-anak, nak balik kampung, nak balik raya, tiba-tiba bam, satu keluarga habis. Sekelip mata. Masuk bilik air. Nak masuk bilik air saja tuan-tuan. Licin, pam tumbang. Licin jatuh, pam. Tengok-tengok meninggal. Tidur-tidur tahu-tahu meninggal. Ini mati mengejut. Sebab tu rupa-rupanya rahmat juga Allah bagi kita sakit akhir-akhir ni kan. Dah mulai sakit dah. Sakit pinggan, sakit lutut. Dah ada uban sikit kan. Ni adik-adik kita ni muda lagi ni. Dah ada uban. Sebab tu jangan cabut uban tuan-tuan. Okeylah, setakat tu nanti Pak panjang juga. Saya nak cerita tadi tapi biarkan dulu lah. Baik. Kemudian syariat itu untuk kita lakukan demi mendapat manfaat daripada syariat itu kepada diri kita. Rupa-rupanya setiap kali kita melaksanakan tuntutan syariat, ia adalah suatu manfaat untuk kita. Dari Allah untuk kita. Allah, kalau kita buat satu pekerjaan, yang mana pekerjaan tu kita tahu manfaatnya untuk kita, takkan kita malas tuan-tuan. Kenapa kita turun pagi-pagi? Tiap-tiap hari jam. Ni dah mula jam dah kan? Dah mula jam dah ni tuan-tuan. Tuan dah kerja berapa lama? Saya dah kerja 30 tahun Ustaz. Daripada mana kerja? Saya duduk Shah Alam, saya pergi kerja KL, saya pergi kerja Nilai. Orang kadang-kadang orang duduk kat Nilai, datang kerja kat KL, Putrajaya, tuan-tuan sekalian, subhanallah. Jam tak payah cerita lah Ustaz. Tiap-tiap pagi jam. Balik petang, jam juga. Tapi kenapa pergi juga? Kerana kita tahu kerja itu manfaat untuk kita dan keluarga. Tiba-tiba masalah syariat, inilah syariat. Iaitu sesuatu yang Allah berikan kepada kita untuk kita lakukan syariat itu untuk apa? Manfaatnya untuk kita. Manfaat itu pula dunia dan akhiratnya sekali. Adapun setengah-setengah kerja yang kita lakukan di dunia hanya sekadar manfaat dunia. Ada tuan-tuan. Ya, setengah-setengah kerja manfaat. Tapi ada setengah kerja manfaat dunia dan akhirat. Adapun melaksanakan tuntutan syariat, dia merangkumi kedua-duanya sekali. Macam solat tadi, kita solat. Pertama, kita dapat pahala untuk kita masuk syurga. Yang keduanya, dengan solat ni kita dimurahkan rezeki. Kalau-kalaulah pemuda-pemuda hari ni dia tahu dengan solat itu ialah, tuan-tuan, solat jalan dan kunci rezeki yang paling melimpah-limpah. Tapi dengan syarat, solat awal waktu. Allah ni, kalau dia tengok kita jaga solat awal waktu, Allah tidak akan lambatkan rezeki kita. Subhanallah. Saya ada terjemah satu buku tuan-tuan sekalian, masa saya duduk di Hadramaut Yaman dulu, saya jumpa sendiri dengan seorang Habib Muhammad Alawi Al-Adrus. Habib Muhammad Al-Adrus. Saya minta izin dengan dia untuk saya terjemah buku tu. Dah ada saya terjemah. Ya, dia tulis satu buku, Kaifa takunu ghaniyan, bagaimana nak jadi kaya dunia akhirat. Antara kunci yang dia tulis 17 kunci. Kuncinya ialah tuan-tuan, salah satunya solat di awal waktu. Itu dia. Manfaat untuk kita. Baik. Syariat juga ialah penjelasan daripada Allah tentang perbuatan mukallaf. Iaitu bagaimana cara seseorang hamba berinteraksi kepada Tuhannya. Saya dengan tuan-tuan sampai satu keadaan memenuhi syarat Islam, baligh, berakal, maka kita disebut mukallaf. Maka bila mana kita mukallaf, maka kita telah diwajibkan, dipertanggungjawabkan dengan satu cara dan kaedah yang dinamakan syariat untuk berinteraksi dengan Allah. Itu syariat. Apa makna syariat? Kaedah berinteraksi dengan Allah. Kaedah berhubung dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Itu syariat. Syariat ni bukan masalah solat saja, tuan-tuan. Ya, ada masalah munakahat, ada masalah jenayah, ada masalah macam-macam, tuan-tuan sedia maklum, tak perlu saya hurai. Baik, seterusnya. Allah menyampaikan syariatnya melalui para utusannya kepada umat manusia agar mereka berinteraksi kepada Allah melalui syariat tersebut. Lalu Allah menjanjikan ganjaran kepada orang yang taat dan menjanjikan ancaman seksaan bagi orang yang melakukan maksiat. Yang ini kita faham dah, tak perlu kita hurai. Baik, maka tujuan di sebalik syariat adalah agar seorang hamba itu melakukan syariat tersebut untuk mencari Allah. Ini bahasa ringkas.
Tuan-tuan. Dulu Nabi Adam dan Hawa duduk di syurga. Ya. Terlalu dekat mereka dengan Allah. Minta maaf. Allah, dia tidak diukur pada tempat dan jarak. Allah adalah Allah. Yang mengukur tempat dan jarak kita. Tapi di saat kita berada di syurga, kita lebih dekat dengan Allah. Dari sudut bahasa kiasannya nak banding dengan duduk dalam neraka. Betul ya? Saya bawa contoh lain. Di saat kita duduk di dalam masjid, sudah tentu kita boleh cakap bahawa kita lebih dekat dengan Allah nak banding dengan duduk di dalam kelab malam. Betul? Bahasa kiasan. Betul? Ke lebih dekat di kelab malam lagi? Tapi sebenarnya Allah sentiasa dekat dengan hamba-Nya walau di mana hamba itu berada. Kerana Allah, dia tidak diukur pada jarak tempat-tempat tertentu. Tidak. Yang mengukur tempat itu adalah kita. Maka kalau kita kata di syurga lebih dekat dari segi kita dengan Allah, bukan Allah dengan kita, kerana Allah selalu bersama dengan kita, maka Nabi Adam lebih dekat dengan Allah pada waktu itu. Tapi setelah diturunkan ke dunia dan digoda dengan godaan keindahan dunia, maka makin hari makin menjarakkan kita dengan Allah. Nabi Adam, Nabi lah. Sebagaimana kita, tuan-tuan sekalian, saya nak sebut begini. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad, setengah ulama kata 500 tahun, setengah ulama kata 600 tahun. Maka manusia sudah jadi masyarakat jahiliyah, kaum Arabnya. Kaum Parsinya sudah beragama dengan agama Zaradish. Kaum Romnya telah beragama dengan agama, kita kata apa? Kristian dan sebagainya. Tuan-tuan tahu agama Zaradish, golongan, tuan-tuan boleh baca dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Ya, kenapa Allah tidak pilih Parsi? Sedangkan Parsi pada waktu itu merupakan salah satu daripada kuasa dunia berserta dengan Rom. Kenapa tak pilih Parsi? Dipilih nabinya di situ, dibangkitkan risalah Islam di situ. Karena orang Parsi pada waktu itu beragama dengan agama yang begitu sekali buruk dan keji, iaitu agama Zaradish, iaitu suatu agama yang membenarkan kahwin antara anak lelaki dengan ibunya, anak perempuan dengan ayahnya. Ini antara perkara buruk yang berlaku di situ disebutnya. Maka gitulah tuan-tuan sekalian, kita nak sebut bahawa saya kembali baliklah tuan-tuan, tak perlu kita. Maka tujuan di sebalik syariat itu ada seorang hamba melakukan syariat tersebut untuk mencari Allah. Ini bahasa mudah. Jadi bila mana kita jarak, apa yang saya nak sebut tadi, bahawa bila mana manusia jarak dengan Nabi, maka manusia makin jauh dengan Allah. Menyembah berhala dan sebagainya, membunuh anak perempuan kaum jahiliah dan sebagainya. Maka istilahnya ialah syariat dibawa kepada saya dengan tuan-tuan, supaya dengan syariat ini kita dapat mencari Allah, kembali kepada Allah, mencari redha Allah, mencari taufik dan hidayah Allah. Itu maksudnya. Boleh tuan-tuan? Dalam segenap kehidupannya, ya, dalam segenap kehidupannya, kehidupan manusia, menginginkan Allah daripada segala perbuatan kita. Dan melakukan segala-galanya dengan merasa kebersamaan bantuan Allah dalam ketaatan tersebut. Ya, daripada segala perbuatan kita, dan kita melakukan segala-galanya dengan merasa kebersamaan. Antara benda tuan-tuan dengan syariat, saya ulang balik tuan-tuan sekalian supaya kita dapat ambil dia punya benda-benda yang penting. Hidup dengan syariat adalah hidup untuk kita melakukan sesuatu dalam kita mencari Allah, mencari redha Allah dalam segenap kehidupan kita. Itu pertama. Yang kedua juga dengan syariat itu, kita menginginkan Allah daripada segala perbuatan kita. Segala perbuatan kita, kita nak Allah. Lillah, lillah, lillah. Kenapa malam ni tuan-tuan, macam malam ni, ada yang pakai jubah, ada yang pakai kopiah, ada yang pakai kopiah dan serban, ada yang pakai songkok, ada yang pakai seluar. Untuk apa ni? Kerana apa ni? Lillahi ta'ala. Sebenarnya ukuran kita bukan pada jubah semata-mata, bukan pada songkok atau tak pakai songkok, bukan pada jubah, serban tak pakai serban. Ialah pada untuk apa kita buat. Untuk apa? Untuk Allah. Tidur untuk Allah. Untuk Allah tu maknanya, kita nak sebut dalam bahasa Arab, huruf lam. Kalau bahasa Arab, huruf lam ni dia tengok situasi. Kadang-kadang terjemah untuk, kadang-kadang terjemah bagi, kadang-kadang terjemah kerana. Tengoklah situasi yang sesuai. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Usalli fardhu zuhri lillah.
Aku solat fardu zuhur, yang tu kerana Allah. Huruf lam juga. Sebab tu kalau kita faham huruf lam ni, ialah kenapa perbuatan kita kerana inginkan Allah dengan perbuatan tadi. Dan melakukan segala-gala dengan merasa kebersamaan bantuan Allah. Itu syariat. Kita angkat takbir. Kenapa? Kerana kita ni bersama dengan bantuan Allah. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, bukan setakat nak angkat lengan ni, nak angkat satu jari pun tak boleh. Cuba lihat kat hospital. Ui, bukan main lagi, sebelum tu dia angkat berapa kilo? 100 kilo. Saya ustaz, 50 kilo. Tuan-tuan boleh angkat lagi 50 kilo. Saya setakat ni insya-Allah boleh lagi tuan-tuan 50 kilo. Saya ada buka ladang ayam di Pulau Pulau Indah. Setakat ni beg makanan ayam tu 50 tu insya-Allah setakat ni boleh angkat. Tuan-tuan boleh? Tapi hari-hari je boleh angkat. Hari-hari tertentu 2 kilo pun tak boleh angkat. Tuan-tuan sekalian. Apa maksudnya? Kenapa hari ni boleh angkat? Kenapa hari ni tak boleh angkat? Cuba pergi hospital. Pergi hospital tu bukan setakat dia nak angkat makanan beras 10 kilo, 20 kilo. Dia nak angkat jari satu pun dia tak mampu. Oh, barulah kita faham rupa-rupanya dulu kerana bantuan Allah. Maka syariat ini nak mengajar saya dengan tuan-tuan hidup merasai bantuan Allah. Boleh insya-Allah ya? Okey lagi masa tuan-tuan. 8 berapa tu? 8-10 minit. Okeylah. Setakat tu dahululah insya-Allah tuan-tuan. InsyaAllah akan datang nanti kita sambung lagi. Sebab ni baru bicara makna syariat. Tidak lagi bicara berkaitan dengan syariat itu kita mencari Allah dengan Allah. Itu pun ada dah sikit, dah masuk sikit lah. Dan ada satu yang kita nak perbahaskan secara panjang lebar sikit ialah berkaitan dengan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya setakat tu dahulu untuk malam ni. Moga-moga Allah Ta'ala rezekikan kepada saya khususnya, kepada tuan-tuan dan puan-puan umumnya. Ya, kenapa saya sebut secara kepada saya khususnya? Sebab setiap kali kita mengajar, kita yang kena faham. Tak ada maknanya kita mengajar orang lain faham, kita tak faham. Ada ke tuan-tuan? Sebab tu dulu saya pernah tanya guru saya, macam mana nak mengajar? Dia kata mengajar yang kamu faham. Jangan mengajar yang kamu tak faham. Jadi harap-harap Allah bagi saya faham, Allah bagi tuan-tuan faham. Ya, bagaimana hidup bersyariat. Sekarang kita berada dalam rumah Allah untuk melaksanakan syariat Allah. Maka ingatlah, dengan syariat ini sebenarnya kita nak mencari Allah dengan bantuan Allah kepada kita untuk kita niatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk diri kita. Tapi Allah ni di saat kita lakukan sesuatu untuknya, dia akan melakukan segala-galanya untuk kita. Kita bagi duit 10 sen tuan-tuan, lillahi ta'ala, Allah bagi syurga kepada kita. Kan Nabi kata ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kamu daripada neraka walaupun dengan sebesar separuh daripada biji tamar. Sebiji tamar tu kita belah dua, kita sedekahkan. Separuh kita makan, separuh sebiji tamar tadi kita sedekahkan. Maka bagilah, kerana itu boleh menyelamatkan kamu daripada neraka. Akan membawa kamu kepada syurga. Tuan-tuan, takkanlah syurga ni sebesar sebiji tamar belah dua. Saya tanya tuan-tuan, sebiji tamar belah dua ni berapa puluh sen? Ya. Kalau saya cakap, tuan boleh tak tuan, saya nak belilah tuan-tuan. Ustaz nak beli apa Ustaz? Saya nak beli, tuan jual kat saya tamar sebiji tu, tuan belah dua, saya nak beli pergi sebelah. Tuan nak jual tak kat saya? Tuan pun akan cakap, Ustaz ambil je lah Ustaz. Bukan Ustaz ambil satu je lah. Mesti tuan cakap macam tu. Kenapa? Bagi kita, alah takkanlah nak jual. Tapi Allah akan beli dengan syurga. Okay dah tuan-tuan, setakat tu dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan nasi yang mengenyangkan, Allah. Bukan Panadol yang menghilangkan pening, Allah. Jadi ada orang tak faham. Dia boleh terima orang mengambil kebaikan dari Panadol. Tapi dia mengatakan syirik kalau orang mengambil kebaikan misalnya daripada Nabi SAW. Pakaian Nabi kah, rambut Nabi kah, syirik.